Alhamdulillah Rabbil Alamin bi'adadi ma kana wa yakunu min al-ni'am min ladunil karimil halim ala khalqihi wa huwa rabbus samawati wal ardi wa rabbul 'arsyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Hiduplah dengan berpandukan syariat, laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hindarilah segala larangannya. Sesungguhnya hanya dengan bertakwa kita akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Lalu khutbah pada hari ini ialah selamatkan anak-anak kita. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, di zaman yang semakin maju dan serba canggih ini, ibu bapa berhadapan dengan cabaran besar untuk menjayakan peranan mendidik dan membangunkan mental serta fizikal anak-anak. Antara cabaran utama bagi ibu bapa ialah masalah kekanihan gadget di kalangan anak-anak. Kebanyakan ibu bapa mendedahkan mereka dalam penggunaan gadget supaya dilihat untuk memenuhi keperluan semasa. Namun, sedarakah kita bahawa tindakan ini memberi banyak keburukan kepada perkembangan si anak jika ia digunakan tanpa kawalan? Hakikat ini membuktikan betapa ramai ibu bapa yang lalai dalam menyempurnakan amanah mendidik anak-anak mereka. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita tentang kelalaian ini dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati Allah, penggunaan gadget memang ada manfaatnya, namun jika digunakan melebihi kadar masa yang disyaratkan dan tanpa kawalan, boleh mengundang pelbagai keburukan yang serius. Di antara kisah buruk tersebut ialah yang pertama, menjejaskan kesihatan dan pembesaran fizikal. Kanak-kanak maupun remaja yang terlalu asyik dengan permainan gadget menjadi tidak ambil peduli mengenai perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka akan menjadi tidak aktif dan lesu sehingga boleh menjejaskan kesihatan. Semua ini mengundang masalah pada tubuh badan mereka yang sedang membesar. Bukankah ini sangat bertentangan dengan falsafah pendidikan anak di dalam Islam yang sangat menganjurkan agar umatnya tampil gagah dan kuat? Mana mungkin generasi yang membesar dengan budaya terkatih gadget ini akan mencapai matlamat? Yang kedua, membantutkan perkembangan mental dan kemahiran diri. Bermain gadget juga membantutkan perkembangan otak si kecil yang sepatutnya dibangunkan secara berperingkat mengikut usia mereka. Bukan itu sahaja, ia juga boleh menyekat perkembangan kemahiran mereka. Apabila si kecil hanya menggunakan satu atau dua jari menyentuh skrin tablet untuk bermain, ia sebenarnya membantutkan perkembangan kemahiran seluruh jari mereka. Akibatnya, ada di kalangan kanak-kanak yang tidak mahir memegang pensel apabila masuk ke tadika. Di samping itu juga, ia akan melambatkan kemampuan mereka untuk bercakap. Jika dilihat realiti pada masa kini, terdapat kanak-kanak yang berusia 2 tahun setengah pun
masih belum dapat menentukan walau sepatah perkataan akibat terlalu aktif dengan permainan gadget. Bukan sahaja kanak-kanak, remaja yang aktif bermain gadget ini juga bermasalah dari sudut sikap, hilang minat dan tujuan kepada pelajaran. Dan yang ketiga, memberi kesan negatif kepada emosi dan jiwa. Permainan gadget dikesan sangat mempengaruhi sikap negatif pada kanak-kanak dan remaja. Ia juga boleh merangsang sikap kasar, agresif dan kurang sabar jika inginkan sesuatu. Puncanya, kerana peralatan tersebut mampu memberikan keseronokan secara mudah tanpa perlu susah payah dan akhirnya mengundang ketagihan yang sukar dihentikan. Apabila sudah ketagih, emosi mereka tidak stabil dan akan mudah mengamuk dan memberontak. Selain itu, ia juga membentuk sikap tidak peduli dengan persekitaran sehingga menjadikan mereka lebih suka menyendiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai ibu bapa kita bertanggungjawab memastikan mereka mampu membesar dengan persekitaran yang sihat dan mengikut cara hidup Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan kita tentang ujian dan cabaran dalam mendidik anak-anak, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taghabun ayat 12, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Maksudnya, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Jika kita masih mahu memberi ruang untuk anak bermain dengan gadget sesuai dengan keperluan semasa, kita perlulah memastikan beberapa panduan berikut dipatuhi. Antara yang pertama ialah pastikan tahap minda dan jiwa anak telah tersedia. Sekurang-kurangnya telah mencapai usia 2 tahun dan mampu bertutur untuk memperkenalkan mereka dengan gadget dan sebagainya. Ia perlu diawasi oleh ibu bapa supaya dapat menjalankan lagi hubungan antara mereka. Ibu bapa juga boleh melihat potensi serta perkembangan si anak. Ingatlah bahawa perkembangan pendengaran, pemeliharaan dan jiwa anak-anak perlu diawasi dan menjadi tanggungjawab ibu bapa. Yang kedua, gunakan gadget untuk tujuan pembelajaran kepada anak. Kenalkan mereka dengan perisian-perisian yang bersifat pendidikan. Ia baik untuk perkembangan minda dan jiwa mereka. Jika mahu memuatkan aplikasi permainan, pilihlah yang boleh membantu menggalakkan anak belajar. Sesekali, berikan permainan yang interaktif untuk menggalakkan anak berfikir secara kreatif serta mencipta kejayaan. Elakkan dari permainan yang berunsur ganas dan melanggar norma-norma budaya Islam. Yang ketiga, jadualkan masa mereka untuk bermain dan belajar. Di samping itu, kita juga perlu memberi panduan penggunaan gadget kepada anak-anak. Letakkan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan sentiasa menerapkan teladan yang baik seperti berhenti menggunakan gadget ketika makan dan berbual dengan orang. Periksa gadget anak-anak secara berkala untuk memastikan mereka tidak terjebak kepada gejala negatif yang merosakkan mereka. Sila gantikan permainan gadget dengan mengulang kaji pelajaran dan membaca Al-Quran. Pastikan mereka mendirikan salat bila sampai waktu serta ajar mereka untuk mematuhi syariat sejak kecil. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita didik dan bimbing generasi pewaris agama dan bangsa kita bermula sejak usia kecil mereka. Pada peringkat usia kanak-kanak inilah sewajarnya kita lakukan pembentukan pribadi mereka. Kerana mendidik mereka setelah meningkat remaja dan dewasa sudah pasti mengundang kepayahan dan berbagai masalah. Benarlah kata pepatah, melentur gunung biarlah dari remungnya. Seperkara lagi yang perlu dipastikan ialah mendidik anak perlulah disempurnakan dengan penuh kasih sayang, bukan secara paksa, apatah lagi dengan kekerasan. Ajak dan bimbing mereka melakukan kebaikan dengan pelukan mesra dan ciuman galakan. Anak-anak akan merasa dikasihi dan dihargai, lalu mudah menurut kata dengan perasaan ceria dan sukarela.
Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Lihatlah apa yang pernah diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ja'a a'rabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awa'amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Maksudnya, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, kamu mencium kanak-kanak? Kami tidak pernah mencium mereka. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apalagi yang mampu aku lakukan sekiranya Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil dari khutbah pada hari ini antaranya ialah penggunaan gadget di kalangan anak-anak perlulah diawasi, dikawal dan dipandu dengan baik oleh ibu bapa dan menjaga mereka. Buktikan kasih sayang kita kepada anak-anak dengan didikan yang tepat. Membiarkan mereka bermain dengan gadget tanpa kawalan ternyata banyak menggunakan kemudaratan berbanding manfaatnya. Anak-anak adalah amanah dan ujian Allah untuk kita semua. Didiklah anak dengan bimbingan bersudarkan kasih sayang bagi menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahinah ayat 3, la tanfa'ukum arhamukum wa la auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Maksudnya, kalau kerabat kamu dan anak-anak kamu yakni yang tidak beriman tidak sekali-kali